Assalamualaikum. Salam sejahtera sembang EPL. Hari ini saya bersama dengan Amir Arafat, penyokong Arsenal. Saya bersama dengan Ashraf ataupun boleh dipanggil Acap, Chelsea fan. Dengan seorang lagi yang pernah bersama dengan kita, Azwan. Ada nama samaran Azwan? Ada, masih ingat lagi Juan Costa. Juan Costa. Chelsea fan juga. So kita terus masuk ke cerita. Kita mula dengan Arsenal dululah Amir, sebab Arsenal punya game hari tu kira 2 hari lepas lah. Lebih kurang lah. Kira Chelsea baru lagi kita start dengan Arsenal lah. Jose tak pernah tewas lagi bila main home game berdepan dengan Arsenal. And then last minute goal daripada Alderweireld bagi 3 mata untuk Spurs. Apa yang kau rasa silap game Arsenal Spurs hari tu? Untuk Arsenal lah, apa yang silap? Tak ada dia tak ada apa yang luar biasa. Dia bukan dia tak ada yang luar biasa. Dia ialah norma biasa. Norma biasa bagi Arsenal buat mistake untuk give away goal. Nothing new. So macam prediction aku hari tu seri. Tapi deep down sebenarnya aku tahu memang game yang susah. Dan aku pun cakap faktor Jose ni sebenarnya dengan Arsenal ni dia orang ada body. Arsenal ada body sikit dengan Jose ni. Jadi which is benda tu came through lah kan. So overall game tu pada aku kita tak deserve lah untuk kalah game tu. Sangat sakit hati, tapi disappointment ni because aku ni penyokong Arsenal, jadi kita orang dah get used to it. Kita tahu dah biasa lah. Yeah. Bila kau tengok Kolasinac buat mistake macam tu gol pertama, kau rasa sampai bila Arsenal akan continue buat silap? Selagi diorang tak beli, tak ada reinforcement, selagi tu diorang akan buat mistake. Kau boleh tengok daripada hari ke hari, kalau tak Luis, Kolasinac, kalau tak Kolasinac, Bellerin. Kalau tak Bellerin, nanti kan dia berzakar. So, sebenarnya reinforcement ni, the squad depth dekat Arsenal tu, bila kau tengok diorang ada bawa youngsters masuk, bright side dia okey lah. Kau nampak produk ekonomi tu dia naikkan. Tapi overall, kalau kau tengok benda ni, ini ialah satu problem. Bukan disebabkan produk. Sebab kau rely 100% on produk ekonomi dan kau bergantung pada apa yang sedia ada. Yang sedia ada ni pun dah makin, orang kata, makin usang. Kau tak ada competitiveness kat dalam tu. Bila tak ada competitiveness, inilah benda yang jadi. Kan? Aku tengok dekat dalam group Arsenal, ramai yang maki Luis. Pada aku, Luis did okay that day. Not great, tapi okay, good lah. Performance dia fair. Tapi yang buat mistake ialah 100% Kolasinac. Jadi, macam aku cakap tadi, kalau tak Kolasinac, Mustafi. Kalau tak Mustafi, Luis. Sama je benda. Yang jual Luis kat korang, Chelsea. Sebab tu aku tahu kita bagi. Sebab tu aku nampak tadi Acap gelak saya bila aku tadi tahu aku Arsenal. Tapi overall aku rasa tu lah. Tapi orang biasalah, orang nak menjual. Tapi masalah aku, daripada aku cakap minggu lepas, North London Derby punya problem, North London punya problem ialah management. Bila orang menjual, kau tak semestinya kena beli. Tapi mungkin Vinay, Raul dan Edu, diorang beranggapan itu saja yang ada di market dengan apa yang diorang ada. Jadi bukan nak backup, tapi kalau aku di posisi diorang pun aku takkan buat. Aku takkan buat mistake tu sebab Luis punya history dekat national team, dekat Chelsea pun dulu kita boleh nampak. Dia tak boleh lead, dia bukan defender yang boleh lead. Dia suka hati dia apa yang dia nak buat. Okay, kita masuk Chelsea sebelum kita sambung dengan Arsenal lagi. Cap, Chelsea control game. Banyak shots on goal. Tapi kalah teruk dengan Sheffield. Apa sebenarnya jadi game tu? Macam Amir cakap lah, dia benda normal lah dalam bola sepak kan. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Walaupun Chelsea control game, tapi aku rasa Chelsea dia tak clinical lah. Dia masih belum jumpa true number 9. Walaupun early in the season kita nampak Tammy Abraham dia banyak menyumbang, tapi lepas restart balik EPL ni, lepas COVID ni, dia masih macam tak dapat rentak dia balik tau. So macam, tapi game-game previously Giroud macam bagus. Okey lah. Tapi okey lah. Siapa bagi Giroud tu? Terima kasih kepada Arsenal lah. Kita bagi Luis balik. Kita bagi Luis balik kan. Good trade orang cakap. Tapi macam aku tak tahu kenapa Lampard tak masukkan Giroud walaupun dia tengah perform kan. Dia masukkan Tammy Abraham.
And aku rasa macam silly mistake Aku rasa some players dekat Chelsea dia macam, masalah Chelsea sekarang dia tak ada leader in the field lah dalam padang. Dia macam nak kena ada satu vocal, macam seorang leader yang dah lama dekat Chelsea and dia kena vocal untuk lead the team lah. Macam contoh Lampard, walaupun dia macam very influence in Chelsea history, tapi waktu dalam game dia akan senyap je, dia akan party, dia akan ubah time training. Dia example by macam action lah, orang akan nampak dia by his action, not by his word. Sebab itu John Terry lah jadi captain Chelsea untuk for quite few years lah, banyak tahun dia jadi captain kan. Ya. Okey. Sebab dalam Betul. sebab dalam padang dia vokal. Jadi itulah bila ramai player muda, lepas tu player-player senior pun contoh macam Willian, Azpilicueta pun macam orang tak nampak yang macam alah kau main Bukan leader lah. pun. Lepas tu Not orang a nak true leader. macam itulah aku rasa tu problem dia sekarang ni. Okay Wan, kita tahu Chelsea tak konsisten, defense selalu bocor. Tapi untuk kau lah, Of course. Zuma, Christensen, Tomori, Rudiger lah. Untuk kau partnership mana yang the best yang kau ada? Ataupun kau rasa sebenarnya semua ni tak bagus, kena invest yang baru? Okay, kalau kita tengok defender 4 defender Chelsea Centre back ada Christensen, centre back ni. Kita ada Christensen, kita ada Tomori, kita ada Rudiger dan seorang lagi kita ada Zuma. Kalau kita tengok Lampard dah cuba pelbagai kombinasi untuk menggandingkan dua centre back yang mungkin boleh memberikan impak yang positif. Tapi ada sesetengah game kita nampak kombinasi itu tak berapa sesuai. Seperti contoh kalau kita tengok pada awalnya kita merasai ketika ketiadaan Rudiger ketika waktu di-injured dan kita perlukan Rudiger untuk berada di centre back untuk berkolaborasi mungkin dengan salah seorang partner dia sama ada Zuma, Christensen ataupun Tomori untuk berikan impak yang positif. Tapi selepas beberapa game kita tengok Rudiger digandingkan dengan beberapa orang player ini, ternyata kesan dia memberi keputusan yang tidak begitu konsisten. Jadi ini bermaksud walau apa cuba gandingan yang dibuat oleh Lampard menggabungkan antara empat ni sama ada gabungan antara Christensen dengan Zuma ataupun Christensen dengan Rudiger ataupun Zuma dengan Rudiger sekalipun, ianya ada masa memberi kesan yang baik, ada masa memberi persembahan yang kurang memuaskan. Jadi sebab itu kalau kita lihat di sini, bagaimanakah apa yang perlu pendekatan dibuat. Kalau kita tengok Chelsea pada season depan telah memborong saya rasa sudah hampir dua player baru. Dua player baru iaitu Werner dan juga Ziyech. Dan kita nampak di sini perlu ada pembelian di bahagian defense iaitu centre back yang dapat digandingkan as a leader untuk membantu barisan pertahanan di belakang. Okey Wan. Kalau macam tu ada nama tak siapa yang kau rasa yang boleh beli untuk Chelsea? Boleh dibeli. Kita kalau tengok history Chelsea ni, kalau tengok yang back belakang ni kalau nak kental memang kena ambil yang popok daripada Afrika sana. John Terry dulu memang kebal lah. Kalau ikutkan rumours dulu kita banyak kali rumours dikaitkan dengan seorang player Napoli iaitu Kalidou Koulibaly. Tapi itu mungkin agak mustahil untuk dibeli dari segi faktor harga dan juga faktor usia yang saya rasa agak lewat untuk dia masuk ke dalam tim Chelsea. Jadi kita perlukan cari seorang yang mungkin lebih muda, mungkin lebih menjimatkan untuk bersama-sama. Come on. Kita tak nak kena ban macam City. Okey, tambah Acap. Aku setuju dengan Azwan kan. Kita memang perlukan world class defender lah dekat Chelsea. Alright. Sebab defender semua muda-muda, tak ada siapa yang boleh lead. Macam kalau tengok contoh tengok Liverpool kan. Dia macam ada masalah dekat attack, dia beli Salah. Lepas tu dia dah tahu masalah dekat defender, dia beli Van Dijk. Dia masalah kat goalkeeper, dia tukar Alisson. Tak payah beli ramai-ramai tapi beli seorang yang memang kau tahu dia akan buat kerja dia. Selama ni Chelsea akan beli pemain Rudiger apa benda semua dia beli sebab Rudiger ni dia boleh main long ball lah apa benda semua tapi main utama as a centre back, as a defending. Dia tak pilih betul-betul kriteria yang macam tu. Sekarang ni macam kita tengok Koulibaly, Van Dijk, Sergio Ramos. Diorang ni pun macam ada function lah untuk attack, untuk pass apa semua tapi buat kerja utama ni defending dia tak lupakan. Dia memang akan buat betul-betul. So kita kena cari bagi aku Chelsea kena cari seorang memang true leader natural lah. Center back.
world class defender lah untuk kalau dia nak compete dengan untuk title. Okay, Matt, untuk second kita masuk balik Arsenal untuk goal Spurs, kenapa masa corner tu yang mark Alderweireld, kenapa Tierney yang mark? Tak ada pemain lain ke nak mark? Ini masalah dia tu macam cakap tadi. Dia masalah arrangement kat sini. Kau ada 3 center back kat situ. Tapi tak ada seorang pun leader. I mean macam Acap cakap tadi pun, masalah kat sini. Arsenal macam itulah, macam waktu dia beli David Luiz tu pun dia nak someone yang boleh distribute the ball untuk long ball, playing from the back katanya lah kan. Lepas tu sama juga. Tapi ciri-ciri utama yang paling simple sebenarnya sebagai seorang defender ialah kau tak concede. Defender punya kerja ialah defend. Kau jangan bagi concede. So untuk kau dapat set piece, Arsenal, aku memang seram bila Arsenal ke opposition dapat set piece on Arsenal punya side lah. Dan aku beranggapan kat situ ialah tiada leadership. Sama ada tadi aku bercakap pasal leadership ialah bukan saya di defender, tapi dia Arsenal. Tapi spesifik bila set piece tu is against us, mestilah defender yang nak arrange. Kau ke mana, kau mark siapa, marking zone, man marking. Itu one kan. Tapi benda tu terlalu simple, boleh run off daripada Tierney. Kau dah tahu Tierney tu heading memanglah kurang. Tapi kau ada 3 center back, which is 2 tu boleh very good in error challenge lah, Luiz dan Mustafi. Kelang kabut. Dan to make it worse, bila Arsenal dapat set piece pun sama seram. Sebab tak jadi apa ni, untuk kau William Saliba yang akan join Arsenal lah musim depan adakah dia akan menjadi penyelamat Arsenal ataupun kau rasa Arsenal kena recruit ramai lagi? Tak ramai lah. Aku rasa perlu seorang lagi center back dan perlu lagi seorang center back lah untuk pairing dengan Saliba. Untuk kau rely pada budak umur 19, tahun depan dah salah aku dia 19, tak salah aku. Dan dia tak ada experience dengan Premier League. Premier League different pada aku. Jauh dengan France League. Kita satu, Arsenal perlukan reinforcement. Yang kedua, Arsenal memerlukan someone daripada maybe diorang punya legends, Tony Adams tu kau panggil balik ke, ada orang ni macam mana nak defend. And defending is collective. Midfield daripada support tu pun perlu, tetapi sebenarnya kiri dan kanan kau. Aku paling sedih, paling menyedihkan ni, bila Tierney yang baru masuk season ni, dia went through injury hari tu. Dia ada very good performance daripada Bellerin. Bellerin dah dekat 4, 5, 6 season dengan Arsenal. Dia cross pun tak boleh, bye. Apa benda siul? Tak masuk akal. Dribble tak boleh, tahan bola kaki terkangkang, kau dah hilang body movement kau, positioning kau out, kau nak pass tak boleh, kiri kanan tak boleh, cross. Dia cross ke dia clear? Aku tak faham. Bila dia dah naik ke atas, kau kena fully utilize the situation dengan good cross. Sebab bila kau hilang bola kat situ, orang nak kena cover balik. So, the progression of the ball, idea tu, kat sini aku nak cakap, aku ialah seorang yang paling, kau pun tahu aku benci gila Unai hari tu. Tapi kat sini aku terpaksa tarik balik kata-kata aku dengan mengatakan sebenarnya Unai tu ialah macam mangsa keadaan lah pada aku. Pada aku Unai mangsa keadaan disebabkan all these so-called seniors lah tak ada progression dalam dia punya development. And Unai hanya ada 1 season setengah. Dan ini tak cukup. Tu memang ya. Dan itu paling menyedihkan. Ialah bila Arsenal telah nak berjimat dan tak ada hala tuju. Aku rasa diorang dia tak ada hala tuju dengan new management style. Okay. Acap, kau rasa bila kita tengok game hari tu, kenapa kau rasa kau nampak macam komitmen pemain Sheffield ni lagi tinggi daripada pemain Chelsea? Lampard tak boleh motivate pemain-pemain ke kau rasa? Secara jujurnya Sheffield season ni memang mengejutkan dan aku macam respect lah dekat Sheffield and sebab diorang pun memang perform kat season ni. So dengan dia dapat menang dengan Chelsea 3-0 tu adalah aku memang tabik Sheffield memang perform. Tak boleh nak kata apa lah. Tapi dari segi Chelsea, dari segi komitmen player Chelsea sendiri, benda ni sebenarnya bukan berlaku kat season ni je tau. Benda ni sebenarnya dah berlaku season-season lepas. Even yang waktu Chelsea tangga ke-10, time Mourinho pegang Chelsea last season tu kan.
itu pun Mourinho pernah komplain yang player Chelsea ni dia tak motivated untuk menang. Lepas tu Sarri pun cakap benda sama, Antonio Conte pun cakap benda sama. Sekarang bila Lampard dah hadap sendiri, bila ada at one time tu akan ada masa bila player-player ni macam dah tak motivated, tak concentrate, tak fokus. So aku tak tahulah nak cakap macam mana, sebab Lampard pun dia as a leader pun dia tak banyak cakap. Aku rasa dia just macam tunjukkan action dia lah instead of just vocalizing his ideas and opinions. So maybe next season ke atau kita macam Chelsea jemput John Terry ke, so memang ramai gila yang masuk Chelsea kan, jadi coaching team ke, maybe boleh improve ke. John Terry ya. Wan, Daripada duduk Aston Villa. apa ni, adakah Lampard boleh dianggap gagal kalau Chelsea tak dapat top 4? Oh. Susah soalan ni. Dia anggap gagal baru first time. Baru first season. Tapi kalau kita tengok sekarang ni daripada pengalaman dia yang mungkin kurang, sekadar sebelum ni pernah melatih derby, kemudian dia melatih kelab yang besar macam Chelsea ni. Jadi dia satu persembahan yang bagus, menggunakan player-player yang sedia ada, dan kita akan dapat lihat mungkin season depan kekuatan Chelsea akan berubah. Okay, kita dapat lihat sini mungkin ada peningkatan yang lebih bagus. Cuma di sini macam mana yang Bro Acap cakap tadi, player Chelsea ni kita nampak dia punya, bila dia menang, next game tu boleh buat kita jantung tu rasa macam terhenti. Menang ke kalah ni. Dia tak konsisten. Agak sukar untuk konsisten seperti zaman Conte yang kita boleh menang straight sampai 11 atau 12 game. Kita tak boleh buat begitu. Tapi itulah, benda itu boleh dibuat kalau diubah mentality dia. Jadi Lampard kekal lah Lampard mesti kekal. Takkan kita asyik nak tukar manager je. Kita kena bagi peluang. Okay Matt, akhir sekali lah Matt. Kita nak cakap Champions League football, nanti kau cakap aku gila pula. So kau rasa aku nak tanya lah. Macam tak relevan je soalan ni. Tanya kat semua. Kau ajar kau. Kau ajar. Aku nak tanya, boleh kau rasa Tanyalah kepada yang relevan. Europa League boleh dapat apa? Sebab kau kena bersaing dengan Sheffield Spurs ni. Even sometimes mungkin Wolves juga. Okay, next game lawan Liverpool. Confirm 2-0. Maksudnya kalah lah 0 point. So kau balance tinggal 2 game. Tak silap aku kalkulatif lah 2-3. Aku jenis tak suka bergantung kepada nasib pasukan orang lain. Tak apa, kita tolong lawan Wolves nanti. Kau tolong Kita akan tolong. Tapi aku percaya Wolves dan Sheffield takkan because diorang ada good coach right now. Good team, diorang ada semangat yang lain. Jujur aku cakap it's better Arsenal finish nombor 8. It's better untuk Arsenal and boleh fokus main league musim depan. Fokus main league, fokus to rebuild the team. Betul. Jadi aku lebih setuju. sebab kalau tiba-tiba engkau semua setuju, nanti boleh bahan aku. Betul. Kita tengok contoh zaman Conte zaman Conte pegang tu, kita tak main Champions League tapi kita boleh menang liga. Mungkin itu boleh terapkan Arsenal. Tapi kau main dekat Eropah. Ni aku cakap bukan Eropah pun tak payah main. Sebab pada aku ini untuk memberikan membuka mata kepada all this Raul, Vinay dan Edu dan Kroenke sendiri. Apa rasanya tanpa Champions League football? Because masalah Arsenal jauh daripada kau punya United, korang punya Chelsea. Jauh pada aku sebab dia dah jauh tersasar. Sebab basic dia ialah diorang ambil young coach, inexperienced. Bukan diorang ambil Lampard yang macam Lampard pernah coach. Ni tak pernah coach, inexperienced assistant coach. Yeah. And then diorang ada satu structure yang baru. Jadi it's better aku rasa diorang rebuild daripada awal. Diorang seems like diorang nak cuci tapi tak juga cuci lah bila kau dah extend kontrak Luis. So pada aku hope apa yang Kroenke buat, dia dah bayar debt stadium lah, dia dah bayar itu ini, dia kata nak masuk duit. Hopefully, I don't know. Tapi it's better untuk Arteta dan the new teams. Macam aku cakap itu, kalau nak jual Auba, kau nak boleh generate some money. Because aku rasa it's better kau beli player macam Jimenez, Adama Traore, punya contoh. That type of players, unknown, but unknown, but able to compete.
It's better kau build up dengan tim yang macam tu daripada kau beli big stars like Nicholas Pepe 72 juta. Arsenal tak habis bayar lagi. Aku tak tahu boleh pulangkan balik ke tak. Jadi aku rasa itu dah boleh terjawab soalan kau lah. Cap, boleh top 4 Chelsea? Bergantung lah. Kalau Liverpool kasih Chan kita menang, itu kita dah tolong dia bang. Azwan boleh Azwan top 4? Kalau Acap cakap dia kalau Liverpool kasi menang. Kalau MU kalah lah pagi ni. Boleh lah. Tolong kalah. Kita mengharapkan Danny Ings tu boleh hat-trick. Hat-trick. Okay, aku nak perbincangan yang menarik sekali dengan dua Chelsea fan. Terima kasih aku nak ucapkan kepada Acap dan juga Azwan, dan juga seperti biasa aku nak ucapkan terima kasih kepada Amir. Sekian saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Okay, guys.